Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua pelajar yang teacher kasihi sekalian. Untuk hari ni topik 4.6 kemandulan dan pencegahan kehamilan. Teacher akan terangkan sedikit lah tentang topik ni dan awak semua boleh rujuk pada muka surat 115 daripada buku type masing-masing. Okey, di sini pun teacher ada helaian muka surat 115. Jadi masing-masing boleh tengok lah. Pertama sekali, mesti kita kena tahu dulu definisi ataupun maksud bagi kemandulan. Mungkin ada yang tak pernah dengar perkataan mandul. Okay? So, apa yang dimaksudkan dengan kemandulan adalah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Ketidakupayaan maksudnya tak dapat nak melahirkan anak. Jadi untuk pasangan suami isteri yang tidak berupaya ataupun tak dapat memperoleh zuriat ataupun anak, jadi suami isteri tu mungkin mandul. Okey, maknanya tidak dapat ataupun tidak berupaya untuk lahirkan anak. Tak dapat mengandung lah untuk si isteri ataupun si suami ada masalah. Okey, so antara punca-punca kemandulan lelaki dan juga wanita dekat sini. So kalau awak tengok rajah ni menunjukkan peta Aiting, peta buih berganda lah. Jadi kat warna biru ni adalah antara punca untuk lelaki dan perempuan. Punca kemandulan lelaki dan perempuan untuk warna biru. Maknanya dua-dua lelaki dan perempuan mungkin mengalami. Yang pertama, hormon tidak seimbang. And then organ seks cacat atau dijangkiti penyakit. Ataupun satu lagi, masalah kesihatan seperti kencing manis. Okay. Untuk punca kemandulan lelaki dahulu, teacher sentuh yang ni dulu. Jadi, yang pertama mungkin lelaki tersebut testisnya tidak menghasilkan sperma. Okay, kita tahu testis memang organ untuk menghasilkan sperma. Sperma adalah sel pembiakan bagi lelaki. Jadi, mungkin masalah yang dialami oleh lelaki tersebut bila dia kemandulan, jadi mungkin testis tidak menghasilkan sperma. And then, bilangan sperma tidak mencukupi, kualiti sperma rendah ataupun mati pucuk. Okay, jadi antara punca-punca ni boleh hafal 3 atau 4 punca untuk senang ingat ataupun boleh guna masa peperiksaan nanti. Okey, punca kemandulan wanita pula kita ada kat sini. Yang pertama, ovari tidak dapat menghasilkan ovum. Kita tahu ovari adalah organ pembiakan bagi wanita. Jadi dia tidak dapat menghasilkan ovum. Jadi salah satu punca kemandulan lah untuk wanita. And then tube fallopian tersumbat, uterus yang tidak normal, ketumbuhan dalam uterus. So mungkin boleh pilih lah 2 atau 3 punca untuk senang ingat. Seterusnya kita ada pada muka surat 116 kaedah mengatasi kemandulan. Macam mana kita nak elak ataupun atasi daripada berlakunya kemandulan, sebab mungkin suami isteri mesti nak anak kan. Jadi antara kaedah yang boleh diusahakan, yang boleh digunakan adalah kita ada kat sini, kalau silibus awak ada 3 kaedah. Jadi yang pertama sekali, tengok kat sini, pertama adalah dengan cara rawatan hormon. Rawatan ni sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Setiap orang ada hormon jadi mungkin hormon dia tidak seimbang. Bolehlah ambil ubat hormon yang disuntik pada badan. Yang kedua, pembedahan. Cara pembedahan ni mungkin boleh disyorkan kalau misalnya rawatan hormon tak jadi. Jadi doktor akan syorkan pembedahan. So pembedahan dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tube fallopian tersumbat, ataupun terhadap lelaki yang mengalami masalah saluran ductus sperma tersumbat. Tube fallopian tersumbat ataupun ductus sperma tersumbat. Jadi doktor akan buat pembedahan untuk keluarkan sumbatan pada tube fallopian bagi wanita ataupun sumbatan pada ductus sperma untuk lelaki. Ni gambar rajah dia lah. Contoh pembedahan laparoskopik masalah tube fallopian tersumbat. Okay. And then kaedah ketiga. Kaedah persenyawaan in vitro, IVF.
IVF ni adalah kaedah yang terakhir lah. Biasanya memang memakan peruntukan yang tinggi lah, perlukan peruntukan yang tinggi, duit yang banyak lah kiranya untuk kaedah ni. Okay, so prosedur yang pertama, kedua dan ketiga ni boleh tengok dijalankan untuk wanita yang mempunyai tiub falopia tersumbat juga. Okay, kaedah ni mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Okay, disenyawakan dulu ovum dan juga sperma di luar badan. Bila dah terbentuk embrio, barulah dimasukkan ke dalam uterus wanita. Jadi ini IVF. Jadi 3 kaedah ni boleh tengok gambar rajah. Untuk IVF boleh tengok gambar rajah cara kaedah persenyawaan in vitro. Ovum dan sperma disenyawakan secara in vitro untuk membentuk zigot. And then barulah jadi embrio. Okey, ni untuk tajuk kaedah mengatasi kemandulan. Next. Kalau kemandulan, ada 3 kaedah tadi kan. Tapi kalau misalnya yang ramai, dah ramai anak, mungkin dia ada penyakit dan sebagainya, dia nak cegah daripada kehamilan, dia tak nak mengandung, mungkin faktor umur, faktor penyakit. Jadi boleh guna beberapa kaedah untuk cegah kehamilan. Tak nak bagi mengandung lah maksudnya, bahasa biasa. So kat sini kalau tengok muka surat 117, 117 ada 6 cara kat sini untuk lelaki ataupun perempuan. Kita tengok sini yang pertama, pil pencegah kehamilan. Okay, so yang ni apa tujuan pil pencegah kehamilan ni? Menghalang proses pengovulan untuk wanita lah. Ni untuk wanita. Pengovulan tahu tak apa dia? Pengovulan kalau ikutkan dah belajar ni, yang ni adalah proses di mana ovum dibebaskan dari mana? Dari ovari. Dia keluar daripada ovari masa hari ke-14. Okay, so salah satu kaedah untuk cegah kehamilan dengan mengambil pil pencegah kehamilan lah. Dengan arahan doktor lah, kena berjumpa dengan doktor. Okay, yang kedua, implant. Ini pun untuk wanita sebenarnya. Apa tujuan dia? Penggunaan implant ni merembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Dia sebenarnya rembeskan satu hormon, halang ovari, organ pembiakan wanita, daripada hasilkan ovum, sel pembiakan untuk wanita. Ni implant dia. Kalau tengok gambar rajah, ni implant dia ni, macam jarum kan. And then dimasukkan pada pergelangan lengan. Kawasan ni pergelangan lengan pada bahagian kulit bawah lengan. Kalau baca dekat buku teks ada dah dia bagi tahu ni. Implant dimasukkan pada bahagian kulit bawah lengan. Okey, untuk ada jangka masa tertentu lah. Dia tak boleh masukkan lama-lama kat situ. Adalah untuk 2 atau 3 tahun ada masa dia. Yang ni pun doktor yang akan buat lah. Okey, next. Kaedah yang ketiga untuk cegah kehamilan. Okey, yang ni penggunaan kondom. Yang ni pada lelaki lah. Kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan, dilakukan bagi menghalang sperma daripada memasuki faraj semasa ejakulasi. Okey, yang ni penggunaan kondom oleh suami. Apa fungsi dia boleh baca. Selepas tu, untuk wanita pula, alat kontraseptif dalam uterus ataupun dikenali sebagai IUCD. Yang ni pun alat kecil lah, dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Dia nak elak daripada ovum tu melekat pada uterus. Okey, elak atau cegah ovum ataupun sebenarnya embrio melekat atau menempel pada uterus. Sebab kalau ikutkan kita tahu embrio adalah ovum yang telah bersenyawa dengan sperma. Dia akan keluar daripada sini.
Katakanlah ni adalah embryo. Keluar daripada sini. Dia mungkin boleh melekat kat sini, ke atas kawasan atas uterus ni, ataupun pergi ke sini. Ini kita tahu adalah uterus, rahim. Alat yang ni warna putih ni, bentuk segitiga ke apa ni, kan? Yang ni adalah IUCD, alat yang dimasukkan oleh doktor jugalah. Jadi bila ada alat ni, tak bolehlah embryo lekat ataupun menempel pada uterus. Okay, next, 2 kaedah lagi. Kiri kanan ni, yang ni untuk lelaki, kaum lelaki, yang ni untuk kaum wanita. Okay, so sekarang kita pergi pada vasektomi dulu untuk lelaki. Vasektomi, cara dia bagi tahu kat sini, ada keterangan sikit, and then ada gambar rajah yang diberikan lah. So sekarang ni memotong dan mengikat kedua-dua ductus sperma. Kalau tengok gambar rajah, tengok tu dia potong kawasan ni. Okay, dia potong kawasan ductus sperma ni, terangan pun ada, and then diikat. Okay, jadi bila dah potong kedua-dua ductus sperma melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipancarkan semasa ejakulasi. Sperma tak boleh nak dibebaskan lah. Okay, jadi boleh elakkan berlakunya kehamilan lah. And then ligasi. Tengok ligasi untuk wanita pula. Ni kita tahu kawasan ni adalah tiub falopio, kiri dan kanan. Jadi kaedah dia lebih kurang sama, cuma ni untuk wanita dia panggil ligasi. Apa fungsi dia? Apa tujuan ligasi ni? Kedua-dua tiub falopio dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. Jadi bila potong dan ikat, ovum tidak dapatlah melalui tiub falopio dan tak boleh senyawa dengan sperma. Ni antara kaedah untuk mengelakkan ataupun cegah kehamilan. Okey, dan kita ada keterangan yang terakhir, pemeriksaan kesihatan. Perlu pemeriksaan kesihatan untuk kita tahu ada ke tak masalah sistem pembiakan lah. Terutama sekali pada yang dah berkahwin, suami dan isteri. Dua-dua pasangan suami isteri perlu buat pemeriksaan kesihatan, bukan isteri sahaja. Jadi kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Yang ni boleh baca, saya berkesarkan sikit. Okey, pemeriksaan kesihatan. Okey, warna ni kita ambil. Pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dijalankan sebagai penilaian. Nak mengesan apa? Mengesan simptom awal penyakit kronik. Okey, pada sistem pembiakan. Lepas tu, tujuan pemeriksaan ni juga nak elak apa? Kalau ikutkan nak elak biar dikesan lebih awal. Jadi kanser yang melibatkan sistem pembiakan, kanser rahim, kanser cervix dan kanser prostat untuk lelaki, kanser rahim, kanser cervix untuk perempuan boleh dirawat jika dapat dikesan lebih awal. Maknanya kena jumpa doktor lebih awal lah. Maknanya umur 40 ke atas memang kena jumpa doktor. Umur 30 tahun ke atas pun digalakkan jumpa doktor buat pemeriksaan. Walaupun kita rasa sihat, tapi perlu buat pemeriksaan kesihatan. Macam sekarang ni awak masih muda lagi, tapi kalau misalnya ada masalah apa-apa memang kena jumpa doktor lah, berkait dengan sistem pembiakan. Okay, next kita ada amalan pemeriksaan kesihatan. Dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Jadi bila kita buat pemeriksaan ni, mungkin kita boleh elak daripada kos rawatan yang tinggi lah, sebab kita dah buat pemeriksaan lebih awal. Okey, dan yang terakhir, kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapat nasihat dan perangan daripada doktor. Okey, yang ni habis untuk topik 4.6. Jadi teacher nak sambung modul sains yang teacher dah bagi pada awak semua sebelum awak berada di rumah lah untuk PTBR. So semua boleh rujuk modul sains muka surat 27. Teacher dah bagi lebih awal kan, patutnya dah siap lah. So sekarang ni kalau tengok latihan ni, sambil tu boleh rujuk buku teks juga.
bersama dengan teacher lah untuk kita jawab soalan yang pertama. Okey, Ali dan isterinya telah berkahwin selama 15 tahun. Okey, namun mereka masih tidak dikurniakan anak. So, soalan 1 Roman, dari sudut pandangan perubatan, Ali dan isteri berkemungkinan mandul. Berikan satu sebab kemandulan bagi Ali dan isterinya. So, dia nak tahu apa dia? Dia nak tahu satu sebab kemandulan bagi Ali dan isterinya. Kemungkinan apa punca dia? Dia sebenarnya dia nak tahu punca kemandulan. Sebab lah. Sebab apa? Dia dalam 15 tahun tak dapat anak lagi. Okey. So, kita boleh rujuk muka surat 115 daripada buku teks awak yang kita dah bincang tadi. Ambil satu untuk lelaki, ambil satu untuk perempuan. Okey, pilih yang paling senang. Kalau saya akan ambil yang ini. Yang senang lah, atas awak lah. Boleh ambil testis tidak menghasilkan sperma, mati pucuk. Mati pucuk ni memang organ apa orang kata, sistem pembiakan lelaki ni tak berfungsi. Okey. And then kalau untuk perempuan, wanita, boleh ambil yang ni, tiub fallopian tersumbat, hormon tidak seimbang. Hormon tidak seimbang ni untuk lelaki dan perempuan pun boleh guna untuk jawapan soalan yang 1 Roman tadi. Okey, kita tengok balik. Untuk Ali, teacher besarkan sikit. Sebab tulis kan. Okey, satu sebab kemandulan untuk Ali, saya tulis ini. Apa dia? Jawapan dia apa? Testis tidak menghasilkan sperma. Satu lagi. Ni baru satu jawapan lah. Dia nak satu je. Pilih yang senang. Satu lagi boleh tulis mati pucuk. Lagi senang nak ingat. 2 perkataan je. Okey, pilihlah antara punca-punca yang diberi dekat muka surat 115. Awak pilih yang paling senang awak ingat. Hafallah 2 atau 3 punca. Untuk lelaki, satu lagi untuk wanita. Okey, seterusnya untuk isteri Ali, apa punca dia, kenapa dia tak dapat anak lagi dalam masa 15 tahun? So, boleh tulis apa? Hormon tidak seimbang. Okey. Satu lagi boleh tulis, pilihlah. Kalau saya suka tulis yang ni, tiub falopio. Falopio F mesti huruf besar, tersumbat. Okey. So, 2 jawapan kita dah dapat. Okey, 2 Roman. Cadangkan satu kaedah untuk Ali dan isterinya memperoleh zuriat. Okey, macam mana cara untuk Ali dengan isteri dia dapat zuriat? So, kita boleh rujuk muka surat 116. Dia kena jumpa doktor dululah. So, mungkin dia boleh guna cara apa? Ada 3 cara tadi. Sebelah ni je. Sama ada boleh guna apa? Rawatan yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Awak nyatakanlah antara 3 kaedah ni yang paling awak senang ingat. Dia nak tadi soalan tanya cadangkan satu kaedah. Cadangkan satu kaedah. So, kita boleh tulis sama ada, saya beri 3 jawapan terus. Awak pilihlah antara 3 tu. So, teacher bagi jawapan. Yang pertama sama ada rawatan hormon. Rawatan hormon. Okey. Melalui suntikan hormon lah sebenarnya. Kalau tengok gambar tu, dia suntik hormon, suntikan hormon pada badan. Okey. Ataupun dia nak satu markah je ni, satu jawapan je, tapi teacher bagi 3. So, awak pilihlah antara 3 jawapan ni, 3 kaedah, mana yang senang untuk awak ingat. So, satu lagi pembedahan. Ni saya rujuk buku teks juga. Benda yang senang. Semua ada. Pembedahan. Contoh pembedahan apa yang dibagi pada gambar rajah? Laparoskopik. Laparoskopik. Okey, pembedahan laparoskopik biasanya untuk masalah
tiup falopio tersumbat. I'm sorry, yang ni tak nampak kan? Saya guna yang lain. Okey, tiup falopio tersumbat. Yang ni kalau saya saja tulis lah. Kalau untuk keterangan lebih lanjut lah sebenarnya untuk senang faham. Okey, dan last sekali melalui kaedah IVF. Yang ni pun saya terima. Kaedah persenyawaan in vitro. Persenyawaan in vitro. Okey, 3 jawapan. Okey, lepas ni saya akan snap jawapan lah. Nanti teacher masukkan dalam tally. Check jawapan, pastikan tanda lah. Tanda right. Kalau betul, kalau salah buat pembetulan. Guna pen merah atau pensel lah. Kalau tak ada jawapan, isi dengan pen biru atau pen hitam pada kertas awak. Okey, jangan pula tulis panjang-panjang dengan pen merah. Okey, B. Rajah di bawah menunjukkan satu kaedah mechanical untuk mencegah kehamilan. Satu kaedah mechanical untuk mencegah kehamilan. Cegah kehamilan sebab mungkin dia anak ramai, dia ada penyakit ataupun faktor umur dia dah berumur lah, maksudnya 40 ke atas, dia tak nak dah anak yang ramai. So dia gunalah salah satu kaedah ni. Ni adalah untuk wanita ke, si suami ke ataupun si isteri. Kalau tengok gambar rajah ni, sebenarnya kita tahu ini adalah sistem pembiakan apa? Sistem pembiakan perempuan. Bila sistem pembiakan perempuan, dia ada uterus lah. Ni gambar rajah yang ada uterus. Ni kawasan uterus dia. Ni uterus. Okey. Yang ni tiup falopio dia. Ni pun dia dah label dah. Tiup falopio jadi macam mana tu? Tengok gambar kita tahu. Boleh catat kat sini. Tiup falopio dipotong dan diikat. So kita tengok soalan. Namakan kaedah tersebut dan terangkan bagaimana kaedah ni dapat mencegah kehamilan. Namakan kaedah, terang bagaimana kaedah ni dapat mencegah kehamilan. So boleh rujuk muka surat 117. Ni kan, kita dah terang dah tadi. Antara vasektomi atau ligasi. Ni teacher dah terang dah. 117. So yang ni sepatutnya ligasi. Okey, tengok soalan. Boleh rujuk buku teks. Mana? Okey, rujuk buku teks awak 117. Macam mana kita nak jawab? Namakan kaedah dulu. Namakan kaedah. So ni adalah kaedah apa? Ligasi untuk wanita. Dia 3 markah. Bila 3 markah kena jawab biar lengkap. Okey, apa kaedah ni kena terangkan. Apa caranya? Kedua-dua kedua-dua apa? Tengok gambar pun kita tahu. Kedua-dua tiup falopio. Dipotong dan diikat. Okey, melalui pembedahan. Apa tujuan dia? Markah ketiga, supaya ovum tidak disenyawakan oleh siapa? Oleh sperma. Disenyawakan oleh sperma. Okey, dapatlah jawapan. Jadi
Lepas ni teacher snap jawapan ni masuk dalam tally. So untuk hari ni 4.6 kita beres lah ya. Lepas ni saya bagi homework. Teacher bagi homework untuk nota 4.7 pembiakan tumbuhan. So pastikan lengkap jawapan masing-masing dalam kertas modul ataupun latihan yang teacher bagi tu. Pastikan siap semualah nota dan juga latihan. Bukan senang musim COVID ni. So pastikan korang siap segala kerja rumah, tak kira subjek apa sekalipun yang cikgu bagi. Kesian cikgu-cikgu usaha untuk ajar awak. So pastikan awak pun bersungguh lah. Okay, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.